di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, khususnya Seksyen 233, telah memperuntukkan bahawa kesalahan bagi penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain membuat, mewujud, meminta atau memulakan penghantaran kandungan lucah, sumbang yang palsu, yang mengancam dan jelek sifatnya adalah dianggapkan satu kesalahan yang boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara selama tidak melebihi 1 tahun. Untuk makluman yang berhormat, bagi kandungan-kandungan terutamanya laman web, penyekatan akses telah dilakukan dan sehingga tahun September 2021, lebih pada 4,000 laman-laman, khususnya laman-laman pornografi yang telah diambil tindakan dan discard oleh MCMC. Masalahnya merujuk pada soalan yang berhormat. Saya mengakui kita menghadapi kesulitan terutamanya bagi perkhidmatan penstreaman ataupun streaming atas talian termasuk Netflix. Netflix merupakan satu perkhidmatan media over the top dengan izin, iaitu perkhidmatan media streaming dengan kandungan data, maklumat dan multimedia yang berjalan melalui rangkaian internet dan berpengkalan di luar negara. Dan banyak program-program ataupun perkhidmatan yang serupa dengan Netflix yang di bawah kategori over the top, yang kawalannya bukan sahaja negara kita, juga negara-negara lain ada menghadapi kesukaran sepenuhnya untuk mengawal sepenuhnya, ya berhormat. Walaupun demikian, ada langkah-langkah tertentu yang dijalankan bagi dalam negara kita. Netflix secara umumnya menggunakan beberapa kaedah penarafan untuk memberikan panduan kepada pengguna bila mereka secara voluntary nak menggunakan apa yang ditayangkan, iaitu kategori yang sesuai dengan kanak-kanak 7 tahun ke atas, remaja 13 tahun ke atas dan dewasa 16 dan 18 tahun ke atas. Dan selain pada itu, Netflix juga turut menyediakan perkhidmatan parental control untuk mengawal terutamanya anak-anak dengan menentukan kata-kata laluan yang tertentu supaya dapat protect daripada anak-anak yang pada kategori umur yang tidak wajar menonton filem-filem yang tidak bersesuaian dengan mereka. Tapi semuanya ini adalah memerlukan kepada pendekatan kendali diri kerana kita tidak mempunyai tool sepenuhnya dan mereka tak termasuk dalam kategori tayangan-tayangan yang dilesenkan di bawah akta kita sedia ada, iaitu semua streaming yang di bawah kategori OTT, over the top, yang berpengkalan daripada luar negara yang menggunakan akses internet. Baik, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambah pertama, sila Dugun. Terima kasih Menteri atas jawapan. Soalan bila kita lihat kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, pada masa itu penstreaman atas talian masih belum wujud. Soalnya yang berlaku ialah kepada perkara yang semasa ini melibatkan mungkin keperluan kepada kementerian untuk melihat jumlah perkhidmatan penstreaman yang wujud di Malaysia dan dilihat jumlah itulah adakah kementerian berhasrat untuk mengurangkan jumlah perkhidmatan penstreaman yang wujud di Malaysia ini sebagai salah satu langkah pengawalan dalam isu ini. Terima kasih. Terima kasih Dugun. Sila Menteri. Terima kasih Muhammad. Memang betul dan malah akta ini sedang kita teliti bagaimana kaedah-kaedah pengawalan. Ini satu cabaran yang dihadapi oleh semua negara, terutama bagi streaming yang bersifat OTT. Dan kita perlu mencari jalan yang bersesuaian. Buat masa ini, apa yang boleh dilakukan adalah untuk mengadakan plan-plan ataupun tindakan yang bersifat advokasi bagi memastikan ada kematangan dalam soal memilih rencana ataupun program yang ada. Sebab kita ada
gaming online ataupun perjudian online. Kita ada tayangan multimedia yang berbagai-bagai sifatnya. Yang setengahnya memang tidak dinafikan, bercanggah dengan nilai-nilai budaya dan sensitiviti negara kita yang lazimnya melanggar akta pelesenan. Tapi undang-undang kita hanya tertakluk kepada platform yang berdaftar dan dilesenkan dalam negara kita. Jadi bagi yang disiarkan secara bebas melalui kemudahan internet yang berlaku secara global, kita belum mempunyai satu mekanisme dan kalau sekiranya ada sesuatu yang kita merasakan sangat tidak wajar untuk ditayangkan dalam negara kita, MCMC perlu membuat engagement dengan pihak yang berkenaan di luar negara dan boleh membuat permohonan kepada mereka untuk perkara itu dilihat ataupun dikaji, dan itu saja yang boleh kita lakukan. Tetapi force of law tidak dapat dikuatkuasakan bagi platform yang beroperasi daripada luar negara.